Salam sejahtera semua. Hari ini kita teruskan lagi dengan bab 3 iaitu proses reka bentuk. Di bawah topik 3.1 iaitu Project Brief, anda akan belajar mengenai perancangan Project Brief. Pada kali ini, anda akan diuji soalan tahap 3 iaitu dengan melengkapkan senarai semak Project Brief untuk penghasilan produk. Perancangan Project Brief. Perancangan Project Brief merangkumi dua kriteria penting iaitu kriteria pertimbangan utama dan catatan penerangan. Kedua-dua kriteria ini terdapat dalam Project Brief. Senarai semak dalam bentuk penyataan masalah dibuat terlebih dahulu sebelum melengkapkan Project Brief. Kriteria pertimbangan utama termasuklah fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style atau gaya, kualiti, kos dan jangka masa. Senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama. Penyataan masalah yang disenaraikan dalam jadual senarai semak perlu diambil perhatian oleh pengurus projek. Persoalan lain juga boleh diletakkan mengikut kesesuaian produk yang akan dibina. Kriteria pertimbangan utama tidak boleh diubah. Ini merupakan senarai semak penyataan masalah kepada kriteria pertimbangan utama. Sebagai contoh fungsi, apakah kegunaan produk ini? Produk yang ingin kamu bina ialah baku seberguna. Kegunaannya untuk membawa barang-barang. Pernyataan masalah kedua, di manakah produk ini digunakan? Baku seberguna digunakan di rumah, ke pasar, mengikut keperluan pengguna. Semua ini akan cikgu terangkan pada borang Project Brief selepas ini. Borang Project Brief. Maklumat di ruang catatan pada borang Project Brief ialah jawapan kepada semua penyataan masalah yang disenaraikan untuk dipertimbangkan. Maklumat diperolehi daripada sesi komunikasi antara pereka bentuk dengan pengurus projek atau pelanggan. Ini merupakan contoh projek brief untuk baku seberguna. Kita boleh lihat jawapan pada penyataan masalah pada ruang catatan. Di bawah fungsi, apakah kegunaan produk ini? Jawapannya, produk saya akan digunakan untuk membawa barang-barang. Persoalan kedua, di manakah produk ini digunakan? Produk ini digunakan di rumah atau di mana-mana sahaja mengikut keperluan pengguna. Kriteria yang kedua iaitu persembahan. Persoalan di bawah persembahan, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Produk saya ini dipersembahkan dalam pelbagai warna, reka bentuk saiznya yang dapat diubah suai. Kriteria yang ketiga, tujuan pasaran. Terdapat 3 persoalan. Yang pertama, siapakah yang akan menggunakannya? Pengguna sasaran produk saya berumur 18 tahun ke atas kerana pada usia ini ramai yang memerlukan produk ini untuk membawa pelbagai jenis barangan. Soalan kedua, siapakah pesaing yang wujud? Ada pesaing tapi reka bentuknya kurang berinovatif. Soalan yang ketiga, pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Jawapannya suri rumah, tetapi boleh juga digunakan oleh pengguna lain. Yang keempat, kuantiti. Soalannya, berapakah jumlah yang diperlukan? Jawapan anda, untuk fasa pertama, saya akan mengeluarkan 100 unit. Seterusnya, style atau gaya. Bagaimanakah reka bentuk produk ini?
Produk saya menggunakan bentuk asas geometri, bersaiz sederhana, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Soalan kedua, adakah reka bentuk ini mendapat perhatian di pasaran? Sudah semestinya kerana reka bentuknya unik dan menjimatkan ruang penyimpanan. Yang keenam iaitu kualiti. Bagaimanakah kualiti pembuatannya? Saya akan memastikan produk saya berkualiti tinggi. Soalan kedua, adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Jawapannya, pelanggan memerlukan ruang penyimpanan yang sederhana dan dapat disimpan selepas menggunakannya tanpa mengambil ruang yang besar. Soalan ketiga, apakah piawaian kualiti yang dipatuhi? Berdasarkan piawaian kualiti, produk perlulah berdaya tahan. Di samping itu, produk plastik dan komposit akan menjalani ujian oleh pihak SIRIM terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Prosedur ini adalah untuk menjamin keselamatan pengguna. Seterusnya ialah kos. Terdapat 3 soalan. Soalan pertama, berapakah kos untuk menghasilkan satu unit produk? Kos bagi satu unit produk dianggarkan sebanyak RM15. Pengiraan pada kriteria kos merupakan pembelajaran lepas iaitu konsep SMART. Soalan yang kedua, apakah tahap keuntungan yang dikehendaki? Saya berharap akan mendapat keuntungan RM10 bagi jualan setiap unit. Soalan ketiga, berapakah anggaran kos terakhir? Kos terakhir tidak melebihi RM20. Seterusnya, jangka masa. Soalan pertama, bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan? Pelanggan mahu cadangan reka bentuk projek disiapkan dalam tempoh 40 jam waktu bekerja. Soalan kedua, apakah produk sampingan yang perlu siap dalam jangka masa yang sama? Saya berharap agar dapat menyiapkan contoh produk atau lebih dikenali sebagai mock-up atau model pada masa yang sama. Walaupun penambahbaikan akan meningkatkan jangka masa yang ditetapkan. Kesimpulannya di sini, jawapan pada ruang catatan bergantung kepada produk yang kamu bina. Tugasan minggu ini, sila rujuk modul pembelajaran pada halaman 32 sehingga 33. Terdapat 2 soalan. Soalan pertama, nyatakan 2 kriteria penting dalam perancangan projek brief. Sila rujuk halaman 32 pada modul pembelajaran dan halaman 52 pada buku teks. Soalan kedua merupakan soalan tahap 3. Lengkapkan borang senarai semak projek brief di bawah mengikut projek reka bentuk yang anda bina sendiri. Sila rujuk halaman 33 pada modul pembelajaran dan halaman 54 pada buku teks. Kamu boleh berbincang bersama rakan-rakan yang lain atau rujuk cikgu berkenaan pengisian borang ini.